Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Saya doakan semua pelajar berada dalam keadaan sihat, insya-Allah. Sesiapa yang berpuasa pada hari ini, puasa sunat Yaumut Tasu'a, iaitu 9 daripada bulan Muharram, tahniah. Semoga kita dapat meneruskan ibadah puasa ini dan seterusnya pada hari esok, iaitu 10 Muharram, puasa Ashura. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini Ustaz akan kupas lagi kebat. Kamu dah tahu, kamu dah belajar sebelum ni. Ada 2 soalan kebat pada hari ini. Kamu perhatikan dan mohon buat selepas ini. Okey, yang pertama. Berdasarkan gambar, bagaimanakah cara yang dianjurkan ketika menghadapi ujian tersebut? Huraikan. Baik, kamu tengok ada gambar seorang lelaki dihujani ataupun dipenuhi hidup dia dengan duit wang ringgit. Itu kalau gambar terlalu kecil, boleh tengok. Gambar dia dihujani ataupun nak diceritakan dia ni terlalu banyak duit. Jadi soalan dia, bagaimanakah cara yang dianjurkan? Kalaulah andai kata kita mempunyai wang yang banyak macam tu, apakah yang perlu kita buat? Isi dia kamu kena cari dulu isi. Ustazah dah ada letakkan isi dekat situ. Kamu boleh guna jawapan lain. Ini antara jawapan dia, antara isi yang boleh kamu ambil. Seseorang yang diuji dengan kemewahan. Wang ringgit tu adalah kemewahan. Jadi apa perlu mereka buat? Perlu menggunakannya untuk membantu orang lain. Itu isi dia. Kita ada duit yang banyak, kita ada wang yang terlalu banyak. Apa tujuannya? Untuk kita bantu orang lain. Orang lain dekat situ mungkin orang miskin, fakir, anak yatim, ataupun ada di kalangan saudara mara kita yang memerlukannya. Jadi isi dia membantu orang lain, membantu ataupun menolong lah. Jadi daripada membantu tadi tu, kamu kena huraikan agar, supaya. Saya gunakan agar kat situ huraian dia. Supaya ataupun agar manfaatnya turut dirasai oleh mereka. Bila kamu bantu orang lain, manfaatnya, kesannya, mereka yang memerlukan tadi dapatlah rasa duit yang kamu bagi tu. Mungkin mereka boleh beli keperluan harian. Itu huraian dia. Daripada huraian tadi tu, kamu cipta lagi huraian lengkap. Contohnya, dengan membelanjakan sebahagian harta untuk membantu pendidikan anak-anak yatim. Tadi dah bantu supaya mereka dapat rasa bantuan kamu tadi tu. Contohnya kamu nak bagi pada siapa? Bantu pendidikan untuk anak-anak yatim. Mungkin mereka berada di rumah anak-anak yatim. Jadi bantulah. Jadi dah ada isi huraian, dah ada huraian lengkap. Kamu buat kesimpulan. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menginfak harta ke jalan diredai Allah. Supaya apa? Supaya ataupun agar mendapat manfaat daripadanya. Ataupun kamu boleh ubah, sentiasa menginfak harta ke jalan Allah supaya diredai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkap. Ada isi, ada huraian lengkap dan kesimpulan. Boleh faham, boleh jelas. Ini yang pertama. Itu dia punya cara nak buat. Nanti kamu boleh terus tulis dalam buku. Seseorang yang diuji dengan kemewahan perlu menggunakannya untuk membantu orang lain agar manfaatnya turut dapat dirasai oleh mereka. Contohnya dengan membelanjakan sebahagian harta untuk membantu pendidikan anak-anak yatim. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menginfak harta ke jalan diredai oleh Allah agar mendapat manfaat daripadanya. Itu baru lengkap.
Kamu buat satu perenggan yang pendek untuk soalan tadi. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua. Okey, kalau kamu lihat dekat tepi kanan atas tu ada gambar PUBG. Ni yang kamu minat, ni yang kamu suka. Kalau 24 jam, Ustazah kata okey main sekarang, okey agaknya nikmat bagi kamu. Jadi soalan dia, bagaimanakah cara kita nak memanfaatkan masa dengan baik? Boleh nak main sekali-sekala, mungkin kamu penat belajar dan sebagainya. Boleh. Tapi macam mana kamu nak manfaatkan masa tu? Macam mana nak bagi? Bagi waktu main, bagi waktu belajar. Jadi isi dia. Okey, apa isi dia? Dengan membuat jadual harian. Adalah jadual. Mungkin siang kamu belajar, study, buat kerja sekolah dan sebagainya. Mungkin petang, lepas asar dah petang, dah tak ada kerja, baru boleh main. Okey, supaya apa huraian dia? Supaya lebih bersistematik. Kalau kamu tak buat jadual, mungkin waktu main kamu lebih banyak daripada belajar. Huraian lengkap dia. Contohnya dengan membahagikan masa antara belajar dan bermain. Adalah masa belajar, ada masa untuk bermain. Okey. Kesimpulan dia, kita hendaklah sentiasa menghargai masa supaya kita tidak tergolong dalam kalangan mereka yang rugi. Saya suka senaraikan dulu I, H, HL dengan K. Okay, kamu buat dia punya cara dulu. Nanti barulah kamu lengkapkan jawapan pendek. Okey, ini jawapan dia. Memanfaatkan masa dengan baik adalah dengan membuat jadual harian supaya lebih bersistematik. Itu dah ada isi dan huraian. Terus buat huraian lengkap dia. Contohnya dengan bahagian masa antara belajar dan bermain. Baru kamu buat kesimpulannya. Kita hendaklah sentiasa menghargai masa supaya kita tidak tergolong dalam kalangan mereka yang rugi. Sebenarnya senang aja nak jawab kebat. Kalau kamu dapat senaraikan isi huraian lengkap kesimpulan, selesai. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ustazah harap dua-dua soalan ini kamu dapat tulis balik soalan dan jawapan dengan lengkap. Sebab jawapan ni Ustazah dah bagi. Okey, ini sebagai ulang kaji. InsyaAllah esok Ustazah akan bagi soalan yang kamu kena jawab sendiri. Okey, itu saja. Selamat berpuasa bagi mereka yang berpuasa. Esok ada lagi untuk kita meneruskan puasa sunat Ashura. Hari ni Tasu'a kita dah belajar hari tu. Hari ni Tasu'a, esok Ashura. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.